أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita bersua kembali pada tazkirah Ramadan kita pada malam ini. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asmaul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Nas'aluka ya man huwallahu allazi لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Semoga kita semua menjadi ahli syurga insya-Allah. Amin. Insya-Allah malam ni kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang memiliki apa tajuk dia? Memiliki
Kau dengarlah cerita aku nanti Sahabat yang kita nak cerita pada malam ini bernama Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nahada Uwaimir bin Malik al-Khazraji al-mukanna bi Abi Darda min naumihi mubakkiran. Satu hari ada seorang lelaki di kota Madinah bernama Uwaimir. Apa nama dia? Uwaimir, ain waw ya mim ra. Uwaimir bin Malik al-Khazraji, ataupun yang lebih dikenali dengan panggilan Abu Darda. Dia bangkit awal pagi satu hari ni di Madinah. Wa madha ila sanamihi, dan dia pergi masuk, jazakallahu khairan ya Saifullah, dan dia masuk ke dalam bilik sembahyang dia. Yang dalam bilik sembahyang ni ada tok pek kong dia yang dia sembah. Fahayyahu wa dammakhahu. Sebelum dia sembah tok pekong ni, dia perasap dulu, dia wangi-wangi dulu, dia spray dulu tok pekong dia ni dengan pewangi yang paling branded. Summa alqa alaihi thawban jadidan min fakhiril harir. Kemudian dipakaikan tok pekong dia ni dengan pakaian yang paling mewah daripada sutera yang branded, sutera yang mahal. Ahdahu ilaihi bil amsi ahadut tujar al-qadimin alaihi minal Yaman. Yang mana kain sutera yang mahal ini baru sahaja dia dapat dihadiahkan kepada dia oleh seorang peniaga yang datang daripada Yaman. Jadi Uwaimir bin Malik al-Khazraji yang dipanggil dengan panggilan Abu Darda, dia bangkit pagi, dia masuk dekat bilik sembahyang dia. Dalam bilik sembahyang tu ada apa? Ada patung tok pekong. Dia pun perasap kan, dia perasap, letak kemenyan, letak minyak wangi, pakaikan sutera lalawa dan sebagainya. Kemudian dia pun sembah, kok-krek, dia sembah lah macam tok pek sembah pagi buta macam mana. Dengan colokan gitu. Walamma irtafa'ati syams, dan apabila matahari telah tinggi, ghadara Abu Darda manzilahu mutawajjihan ila majarihi. Abu Darda pun keluar pada rumah, pergi ke kedai dia. Dia ni ada kedai. Masa dia keluar rumah tu, tiba-tiba faiza shawar'i Yathrib wa turuqatuha tadhiqu bi atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba masa dia keluar tu lampu bilik tutup. Tiba-tiba masa dia keluar tu, dia tengok jalan-jalan di Madinah ni macam jam kau tu, macam crowd, ramai orang. Apa hal ramai sangat orang ni? Wa hum a'iduna min Badrin. Rupa-rupanya orang Madinah baru menyambut kepulangan Nabi SAW dengan para sahabat balik perang Badar. Wa amamahum afwajul asra min Quraisyin. Dan bersama dengan bala tentera yang balik daripada perang Badar ini ialah tawanan-tawanan perang di kalangan orang-orang Quraisy. Jadi Abu Darda tengok je, boleh tahan ke dia. Power juga Muhammad dan kawan-kawan dia, boleh menang perang Badar, power juga. Tapi dia tak peduli lah, lantak dia orang lah, aku malah campur lah. Pasal dia ni tak beriman masa tu. Lakinnahu ma labisa an aqbala ala fata minhum yantami ila al-Khazraj. Tapi dalam ramai-ramai budak-budak yang berkumpul ni, yang sambut kedatangan Nabi dan tentera Islam yang balik perang Badar ni, dia panggil ada seorang budak. Budak, mijap. Engkau daripada Khazraj kan? Ya, betul. Wa sa'alahu an Abdullah ibn Rawahah. Lalu Abu Darda tanya, apa cerita Abdullah bin Rawahah? Dia okey tak? Dia tanya dekat budak ni, apa cerita Abdullah bin Rawahah? Faqala lahu al-fata al-Khazraji. Maka budak daripada Khazraj ni kata apa? Laqad abla fil ma'rakati akramal bala'i. Wahai Abu Darda, dalam peperangan Badar, dia lawan paling hebat. Abdullah bin Rawahah antara paling hebat menentang tentera kafir Quraisy. Lawan sungguh. Dan alhamdulillah wa'ada saliman ghaniman. Dan dia selamat pulang ke pangkuan keluarganya. Maknanya dia walaupun mengalami kecederaan, tapi alhamdulillah masih hidup sihat, alhamdulillah. Wa tama'anahu alaihi, dan dia kata, ya,
Abdullah bin Rawahah okey walaupun mengalami beberapa kecederaan. Walam yastaghrib al-fata su'al Abi Darda an Abdullah bin Rawahah. Jadi bila Abu Darda tanya dekat budak ni tentang Abdullah bin Rawahah, soalan tu tak pelik. Kenapa? Sebab Abdullah bin Rawahah dengan Abu Darda dah berkawan lama sejak zaman jahiliah lagi. Dia orang dah member lama lah. Kamceng lah dua-dua ni. Cumanya takdir Allah Ta'ala, apabila Islam sampai ke Madinah, Abdullah bin Rawahah antara orang terawal masuk Islam, tetapi kawan baiknya, kawan rapatnya, Abu Darda tak nak masuk Islam. Tak nak, dia kata, kau nak masuk, kau masuk. Tapi aku, sorry aku tetap dengan agama nenek moyang kita, sembah Tok Pekong, sembah berhala. Kalau kau nak, kau masuk seorang-seorang. Kau jangan nak kacau. Kita berkawan, tapi bab agama, aku, kau. Lakum dinukum waliyadin. Gitu lebih kurang. Walaupun begitu, mereka berlainan agama. Abdullah bin Rawahah dah masuk Islam. Abu Darda dalam agama kekufuran dia. Tapi mereka tetap berkawan. Masih lagi calling-calling. Masih lagi, orang kata ada dalam guru WhatsApp. Berkawan lah walaupun dah tak seagama. Wasala Abu Darda ila matjarihi. Abu Darda pun sampailah dekat kedai dia. Dia ada kedai dia meniaga kawasan Madinah tu. Dia pergi kedai dia. Wa tarabba ala kursi al-ali. Dia pun duduk dalam kedai dia dan atas kursi dia. Dia pun meniaga. Layan customer datang dan sebagainya. Ini orang bisnes. Abu Darda ni businessman dekat Madinah ni. Tengah-tengah dia leka berniaga. Wa fi dhalika al-waqt. Tengah-tengah dia leka berniaga, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah datang ke rumah dia. Rumah siapa? Rumah Abu Darda. Falamma balagha al-baita ra'a babahu maftuhan. Elok je sampai dekat rumah Abu Darda, tengok pintu rumah Abu Darda dah terbuka dah. Cuba tengok, ada bini dia. Siapa bini dia? Ummu Darda. Bini dia panggil apa? Ummu Darda. Dia ni, diorang ni ada anak perempuan. Anak perempuan ni dia panggil Darda. Darda ni makna apa? Darda ni makna budak yang baru gugur giginya. Gigi baru bertukar gigi. Dia panggil Darda. Ini istilah dalam bahasa Arab lah. Bapak panggil Abu Darda, mak dia panggil Ummu Darda. Ana masa kecil dulu ada kawan nama Abu Darda. Kan? Budak belajar pondok sekali. Okey. Jadi Abdullah bin Rawahah pergi ke rumah Abu Darda, tengok-tengok pintu terbuka. Dia tengok, ada orang. Dia berkata, Assalamualaikum ya amatallah. Dia kata, Cik, apa khabar? Kak, apa khabar kak? Okey, Alhamdulillah. Dia kata, Abu Darda mana? Haji mana Haji? Haji mana Haji? Mana ada Haji pergi niaga lah, pergi kedai dia. Boleh saya masuk rumah? Masuklah. Abu Darda ni ataupun Abdullah bin Rawahah, dia kan anda dah sebut tadi, dia kamceng tau. Daripada zaman jahiliah memang rapat, kamceng. Biasa aku masuk rumah kau masuk rumah aku. Dia tak ada benda, memang kamceng lah. Tapi bila masuk Islam, Abdullah bin Rawahah masuk, Abu Darda tak masuk lagi. Jadi apa kata bini dia? Masuk. Dia tak kisah. Dia pun masuk. Dakhala Abdullah bin Rawahah ila al-hujrati allati wada'a fiha Abu Darda sanamahu. Jadi dia kan dah biasa ni, Abu Darda, mak keluarga dia dah biasa dengan Abdullah bin Rawahah. Lantaklah nak masuk rumah aku. Jadi Ummu Darda ni bini dia kat dapur lah, masak, mengemas, basuh pinggan mangkuk lepas sahur tadi contoh. Tengah-tengah mengemas kedegung-kedegang kat dapur tu, Abdullah bin Rawahah masuk rumah dia. Dia terus ke mana? Ke bilik sembahyang Abu Darda yang Abu Darda letak berhala tu. Berhala yang dia sayang sangat tu. Yang dia perangat pagi-pagi kan. Perangat lah pula. Dia perasap. Letak minyak wangi. Pakaikan sutera. Dia masuk. Dia tengok. Ada Tok Pekong. Dia kata selagi aku tak settle Tok Pekong ni, memang takkan berubah orang tua ni. Dia pun keluarkan kapak dia. Khalapang. Dia belasah Tok Pekong tu. Pelakung. Dia belasah.
Sampai barai Tok Pekong tu bersepai, kau tahu, tak bagi cah dia smackdown. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun. Ala kullu ma yud'a ma'allahi batilun. Segala perkara yang kamu syirikkan dengan Allah ni batil belaka. Dia belakang hancur berkecai, kau tahu tak? Barai. Falamma faragha min taqti'ihi ghadara al-bait. Lepas dipecahkan berhala ni, dia pun keluar rumah. Terus keluar, bodoh gitu je. Ummu Darda ni tak tahu cerita. Dia kata apa pula bunyi keletung dalam bilik tu, ke Abdullah bin Rawahah dia renovate kot, ke pasang wallpaper, ke pasang apa nama lemari perabot baru, ke repair benda tu, melantaklah ke dia. Dia tak tahu. Padahal Abdullah bin Rawahah dah smack down patung Tok Pekong tu. Dia kata apa hal? Lepas tu dia senyap pula. Apa hal? Diam kat lu. Dia pergi masuk tengok. Dia panggil, Abdullah, Ji, Haji buat apa dalam bilik Ji? Ji, oh Ji. Tengok-tengok, Abdullah bin Rawahah tak ada. Dia pun buka pintu bilik semayang laki dia. Dia buka-buka, aman dengan dia, dah dijawab. Dia pengajar, aman dengan dia, daripada wallpaper, pergi. Sudah kau mampu amanah, enak deh. Dia tengok apa? Dia punya patung sudah kena smackdown juga. Sudah mati juga. Kan? Patung barai kau tu tak menyembah bumi hancur. Anma enak tanana. Dalam berkata bini dia, ahlakatni ya ibn Rawahah, ahlakatni ya ibn Rawahah. Mampuslah aku. Nak buat macam mana kalau laki aku balik nanti. Laki aku tempel yang aku mampulah aku. Kan? Dia pun menangis melulung. Pasal apa? Pasal patung laki dah barai. Ya, baik kau. Lam yamdi ghairu qalilin. Tak lama kemudian. Ada Abu Darda ila manzilihi. Abu Darda pun balik ke rumah. Baliklah nak makan tengah hari lapar. Sampai kat rumah. Fara'a imra'atahu jalisatan inda babil hujrah. Dia tengok bini dia masuk rumah. Tengok bini dia menangis. Nangis bini dia. Dia kata, apa hal awak? Apa keheh awak ni? Apa keheh? Masya'nuki. Apa hal awak nangis? Kenapa awak nangis ni? Qalat. Apa kata Ummu Darda bini dia? Akhuka Abdullah bin Rawahah ja'ana fi ghaibatika wa sanabika ma tara. Dia kata, abang, tadi kawan abang datang, Haji apa nama? Haji Dullah tu. Haji Dullah tu Abdullah bin Rawahah lah. Haji Dullah tu datang. Habis tu, abang tengok dia buat apa bang? Dia buat apa? Dia smackdown patung abang. Fa nadhara ila sanami fa wajadahu hutaman. Lalu Abu Darda masuk dalam bilik dia tengok. Kurang ajar kau. Aku tak nak jerit, aku sakit tekak. Kurang ajar, dia dah badaikan patung aku. Wah, mengamuk orang tu ni. Faltashata ghadaban. Mengamuk. Kurang ajar, biadab dah lah masuk rumah aku, dia badaikan patung aku. Dan dia hampir-hampir menghunuskan pedang nak buru member rapat nak bunuh Abdullah bin Rawahah. Lalu isteri dia kata apa bang? Abang tenang bang. Abang bawa tenang bang. Minum air. Lalu bini tu tenangkan suami dia. Abu Darda termenung tengok dekat patung dia. Lama termenung. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mencampakkan petunjuk kepada Abu Darda. Dia kata apa? Lau kana fi hadha as-sanami khairun ladafa al-adha an nafsih. Kalaulah patung ni ada manfaat, sepatutnya dia pertahankan diri dia sendiri. Tapi dia langsung tak boleh. Dia langsung tak boleh pertahankan diri dia. Tuhan datang apa gini? Dah sepak patung dia. Semantalaqa min tawihi ila Abd bin Rawahah. Wa alana duhulahu fi dinillahi. Fakana akhir ahli hayyihi dakhilan ila al-islami. Lalu akhirnya Abu Darda buat keputusan jumpa Abdullah bin Rawahah dan minta Abdullah bin Rawahah bawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya dia masuk Islam.
Dia kata pada sejarah ni, Abu Darda ni, dalam kampung dia, semua orang kampung dah masuk Islam. Dia seorang tak masuk-masuk lagi. Bila dia masuk Islam, dia penutup. Dia nombor akhir, peserta terakhir yang masuk Islam. Kalau kampung dia ada 1,000 orang, dia nombor yang ke-1,000. Yang ke-1,000 baru masuk Islam. Kau bayangkan. Kau dengar cerita ni elok. Tengok yang paling last masuk Islam dalam kampung dia. Amana Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu billahi wa rasulihi. Abu Darda beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa nadima nadaman kabiran ala ma fatahu min khairin. Dan dia menyesal sangat, kenapalah aku ni lambat masuk Islam. Orang lain semua dah masuk Islam. Aku terhege-hege. Banyak benda aku tinggal ni. Sedih dia. Akhirnya. Wa adraka idrakan amiqan. Ma sabaqahu ilaihi ashabu min fiqhin lid-din. Wa hifdhan li kitabillah. Wa ibadatin wa taqwa. Iddakharuha li anfusihim indallah. Dia menyesal sebab apa? Dia kata, orang lain beruntung masuk Islam awal. Orang lain dah lama bersahabat dengan Nabi, dah mula menghafal Al-Quran, dah mula menghafal hadis, dah memahami hukum hakam, dah memahami akidah, dah memahami fiqah. Aku yang tak tahu benda apalah malang nasib aku. Lalu apa dia? Abu Darda menyesal, fa'azama, dan dia berazam. Ayastadrika ma fatahu bil juhdil jahili. Dia berazam dengan sepenuh-penuh keazaman untuk apa? Untuk dia kejar apa yang telah dia ketinggalan. Dia dah ketinggalan ni, dia nak kejar balik. Ibarat kan, kalau kita ni, ibarat kalau orang masuk belajar, kan, orang dah masuk belajar, dah nak dekat setahun. Tiba-tiba kau baru daftar. Dah 6 bulan, orang dah belajar 6 bulan, kau baru daftar. Maknanya kau dah ketinggalan 6 bulan punya subjek. Semua 6 bulan punya subjek kau dah ketinggalan. Letih bang, kau kena kejar. Kau kena buat homework, kau kena prepare, kau kena disiplinkan jadual kau. Kau sendiri kena jadual, kena disiplin, kena ngulang. Oh letih bang, letih. Serius aku cakap letih. Fansarafa ila ibadati insaraf mutabattilin wa aqbala ala al-ilmi iqbala zam'ani. Menyebabkan Abu Darda berubah hidup dia. Menjadi seorang yang amat kuat beribadat dan terlalu kuat belajar dan terlalu kuat membaca Al-Quran. Lain macam. Masa tu, bila dia berubah ni, kan, dia rajin ibadat, rajin belajar dengan Nabi, rajin baca Quran. Di waktu yang sama, dia masih berniaga. Dia kan dia orang bisnes kan, berniaga. Tapi lama-kelamaan dia terfikir, dia kata apa? Kalau aku teruskan perniagaan ni, rasa makin jauh aku ketinggalan ni. Dah lah, baru masuk Islam. Nak berniaga lagi. Nak menghafal lagi. Nak belajar lagi. Rasa tak sempat dia kalau aku berniaga ni. Lalu dia buat keputusan. Dia kata, Qala, walamma ra'a tijarata tunaghisu alaihi lazzatal ibadati. Ketika Abu Darda melihat perniagaan ini mengganggu ibadatnya dengan Allah, mengganggu hubungannya dengan Rasulullah, mengganggu kerjanya sebagai penuntut ilmu, akhirnya Abu Darda buat keputusan tekad tarakaha. Dia tinggalkan perniagaan. Ghaira mutaraddidin wala asifin. Tanpa keraguan, dia tinggalkan terus perniagaan. Allahu Akbar. Baru ni ada seorang muslimat WhatsApp Ana. Cerita pasal satu pondok lah. Dia kata, Ustaz kenal tak pondok ni? Kenal. Apa tak kenal, ni kawan Ana punya. Hebat Ustaz kan? Hebat. Ada ceritalah pasal kawan Ana ni. Dia kata, Ustaz, tapi kan lagi hebat dia punya warden. Warden dia lagi hebat. Kenapa Ana kata? Dia kata warden pondok tu kawan kakak ni lah. Apa tu kak? Dia dulu kerja bank. Dia kerja sebuah bank, Ana pun tak ingat bank mana. Tak tahulah kenapa, macam mana masalah dia. Mungkin dia tak suka kan terlibat dengan riba ni. Dia buat keputusan. Kau bayang, orang kerja bank, gaji dah beribu.
buat keputusan berhenti jadi warden dekat pondok tu. Kau bayang. Kerja bank, kan, duit dah masuk, dia berhenti, dia jadi warden dekat pondok tu. Pondok punya gaji berapa? Kan, mungkin dapatlah kot 1,000 mujur, 1,500 mujur. Tapi tak apalah, dia kata dia lebih tenang hati dia. Allahu Akbar. Dah ada kata anak bini dia macam mana? Anak dia ikut duduk kat pondok lah. Bini dia redha. Bini dia kerja makan gaji. Maknanya kalau kita tengok cerita kawan akak di cerita, mungkin bini dia banyak berkorban lah. Pasal apa? Pasal suami dia tinggal kerja bank yang dia bimbang ada unsur-unsur riba tu. Allahu Akbar. Bukan senang tau. Mujahadah ni bukan senang. Abu Darda tinggal terus bisnes. Tinggal totally tinggal. Dahsyat tu. Allah hebat. Wa qad sa'alahu fi dhalika sa'ilun fa'ajab. Ada orang tanya dekat dia, Abu Darda, kenapa kau tinggal bisnes kau? Kau ni agak-agak lah. Kau kalau dah masuk Islam, boleh je belajar, ibadat, qiyamul lail, lepas tu bisnes. Okey je, no problem, tak ada masalah. Apa kata Abu Darda? Laqad kuntu tajiran qabla ahdi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni dah lama dah bisnes. Sebelum aku kenal Nabi lagi aku dah bisnes. Falamma aslamtu, bila aku masuk Islam, aradtu an ajma'a baina at-tijarati wal ibadati, falam yastaqim li ma aradtu. Tapi bila aku dah masuk Islam, aku cuba nak combine, gabungkan dua-dua ni. Antara perniagaan dengan ibadat. Cuba seiring. Ada waktu beribadat, ada waktu berniaga. Sekali aku tengok tak boleh jadi ni. Tak boleh ni. Ni level dia, kau tahu tak? Level dia. Kalau kita kan, niaga-niagalah, ibadat-ibadat kan. Cek rezeki. Abu Darda ni anak cerita level sahabat Nabi. Level sahabat Nabi. Kita dengar je. Kita takkan mampu nak buat macam dia orang ni. Ya. Jadi, dia kata apa? Falamma aslamtu aradtu an ajma'a baina tijarati wal ibadati falam yastaqim li ma aradtu. Ketika aku nak gabungkan dua-dua ni, niaga pun nak niaga, ibadat dalam kata tak jadi ni. Tak cukup masa ni. Fataraktu tijarata wa aqbaltu 'ala al-ibadati. Akhir aku buat keputusan apa dia? Keputusannya tinggalkan meniaga, tinggalkan bisnes dan tumpu 100% dengan ibadat. Apa kata Abu Darda lagi? Walladhi nafsu Abu Darda biyadihi. Ma uhibbu an yakuna liyal yawma hanutun ala babil masjid fala tafutuni salatun ma'al jama'ati thumma abi'u wa ashtari fa arbahu kulla yawmin 300 dinarin. Dia kata apa? Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, aku ni ada kedai depan Masjid Nabawi. Aku boleh tiap-tiap hari aku berniaga, orang azan, Allahu Akbar, tutup kedai pergi semayang. Habis semayang buka kedai. Orang azan asar tutup kedai semayang. Maghrib, isyak, subuh takkan miss semayang 5 waktu. Dan aku boleh mendapat keuntungan wa ashtari wa arbah kulla yaumin 300 dinarin. Kaya, pandai berniaga. Dia kata apa? Aku boleh dapat untung sehari 300 dirham. 300 bukan dirham, dinar, emas. Wa arbahu kulla yaumin 300 dinar. Dan aku boleh mendapat keuntungan setiap hari 300 dinar. Kau bayang, dia boleh untung sehari 300 dinar emas. Bukan sikit-sikit kau tu tak? Memang kaya gila punya bisnes. 1,000 satu hari dia punya untung 1,000 kau tu tak? Apa kata Abu Darda lagi? Walakinnani la aqul inna Allah azza wa jalla harama al-bai'ah. Tetapi aku tak pernah kata Allah mengharamkan perniagaan. Boleh berniaga, tak ada masalah. Tak ada masalah boleh berniaga. Ada orang boleh berniaga, boleh beribadat, boleh berniaga, boleh belajar, boleh. Walakinni uhibbu an akuna minal ladzina la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Allahu Akbar. Tengok penafsiran dia. Dia kata apa? Tetapi aku nak jadi orang yang Allah kata apa? Mereka-mereka yang rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi. Lelaki-lelaki yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan
dan tijarah tu wala bai'un, samalah jual beli mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Darda? Cukuplah. Dah lama dah aku kerja dunia. Sekarang aku nak tutup file, aku dah tak nak bisnes. Aku nak beribadat pada Allah. Tu dia punya mujahadah dia. Luar biasa. Kita kalau tutup file, kan, ada je aku ada member. Dia ni dulu makan gaji lah. Dia pegang jawatan besar jugalah dekat Putrajaya tu. Tapi dia kata, Ustaz, jawatan Ana ni banyak syubhat. Jalan-jalan rasuah terlalu mudah, dia kata. Orang nak bagi rasuah ke dia banyak. Teruk sangat. Dia kata dekat anak, dia punya gaji bersih, aku cakap dengan kau. Bayar rumah, bayar kereta, belanja anak, belanja bini, bayar api air, bla-bla, jadah. Bayar belaka, dia boleh bersih 12,000 setiap bulan. 12,000 tak sentuh. Kau bayang berapa banyak gaji dia, aku tak tahulah. Kan, tolak bayar rumah, tolak kereta, belanja, berjadah semua, bersih 12,000 sebulan. Masyuk. Tapi hati tak tenang, dia kata. Hati tak tenang. Akhir dia buat keputusan, dia berhenti kerja. Dia buat apa? Bukan beribadat, dia buat bisnes. Dia niaga sendiri. Sebab dia tak nak syubhat dengan rasuah-rasuah. Bila dia berhenti, Allah Ta'ala bagi rezeki. Lebih banyak lagi rezeki dia. Masya Allah, lebih masyuk. Kalau dulu masa dia makan gaji, dia punya bersih sehari 12,000. Sekarang dia niaga sehari, berapa? Aku rasa lebih 20,000. Balik ke cerita kita. Tak apalah. Dia harap-harap dunia tak merosakkan kita. Dunia tidak merosakkan kita. Nabi ada sebut dalam hadis, La ba'sa bil ghina. Apa tu? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tak mengapa kalau engkau nak kaya dengan syarat engkau bertakwa pada Allah. Balik ke cerita Abu Darda. Abu Darda terus tutup kedai. Jual kedai segala-galanya. Yang ada simpanan tu kot, dia buat belanja sikit-sikit kan. Sementara dia nak beribadat, nak belajar, nak kerja. Sebab apa Anda sebut tadi? Dia tertinggal jauh. Orang kampung semua dah masuk Islam. Orang kampung semua dah belajar dengan Nabi. Orang kampung ramai dah yang alim. Dia masih terhegeh-hegeh. Dia buat keputusan tekad, dia akan berubah. Allahu Akbar. Dia kata apa? Waqtafa minha bilukmatin khashinatin tuqimu sulbahu wa thawbin safikin yasturu jasadahu. Abu Darda terus berubah hidupnya. Pakaiannya macam pakaian orang miskin. Makanannya makanan yang kasar. Makanan kasar ni mana apa? Makanan orang miskin. Ibarat kalau beras kan, contoh. Kalau dulu masa dia kaya, makan beras apa? Basmati. Kan, bas Mongol. Bangla mati. Benda aku tak kata nak sebut. Kan, mahal-mahal punya beras. 10 kilo harga RM50. Tak apa jenis makhluk beras aku tak tahu. Zaman dia kaya. Bila dia dah berubah hidup dia, dia makan beras apa, beras hancur. Beras hancur. Dekat guni beras tulis 99% hancur. Baik kau. Tapi itulah nak khabarnya, berubah hidup dia. Faqad nazala bihi jama'atun. Diceritakan dalam cerita ni, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu zuhud. Pada satu malam, ada orang bermusafir nak singgah dekat rumah Abu Darda, nak tumpang tidur. Jadi dia datang ke rumah Abu Darda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tafadhal, silakan masuk. Boleh kami tumpang? Silakan, boleh. Orang masuk menumpang. Jadi malam tu sejuk. Lapar. Abu Darda pun keluarkan makanan. Bagi dekat tetamu ni makan. Dah habis makan, dah kenyang. Nak tidur. Bila nak tidur, tak boleh tidur. Sejuk, ketok. Nak tidur macam mana kau? Sejuk. Lalu apa kata tetamu ni?
Hai, tuan rumah ni mana selimut agak-agak le. Orang sejuk ni nak tidur macam mana? Sejuk. Oi, sejuk bang. Serius aku cakap. Tadi suruh ngajar tadi dalam pukul 10 suku. Guru anak pada Syria telefon. Tiba-tiba dia call. Oh, best gila lah Syekh aku call. Kan, Syekh yang mengajar anak Nahu. Syekh Nabil Midani. Apa khabar Nazmi? Tanya. Seronok kita ni. Guru kita call tau. Nikmat yang amat sangat. Bayangkan, saya tak jumpa diorang daripada tahun 1998. Sampailah sekarang, tak jumpa diorang. Tapi diingat ke kita kan, siapa tak seronok lebih 20 tahun kau tu tak. Tapi hubungan kita dengan guru masih berhubung. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Doa guru-guru itu penting, berkat. Jadi, Syahna kata, dekat Syam sejuk, dia kata. Syam ni sejuk, Damsyik sejuk, dia kata. Memang sejuk lah, kita tahu kita dah duduk kat sana dulu. Jadi tetamu ni kata apa? Hei, nak tidur macam mana kita sejuk gila ni? Jadi, dia pun pergi ke, dia ketuklah pintu bilik Abu Darda ni. Nak minta gebor, kata minta selimut. Dia pun pergi, baru sampai dekat pintu bilik Abu Darda, sekali nampak pintu bilik terbuka sikit. Kan? Tengok-tengok laki bini dia kata kat sini. Qala fara'ahu qad ittaja'a wa mur'atu jalisatun qariban minhu laysa 'alayha wa la 'alayhi illa thawbun khafifun la yaqiya min harin wa la yasul min bardin faqala rajul li Abi Darda. Sekali tengok dalam bilik Abu Darda tidur dah kadang mengkrekot sejuk gila kau tu tak, selimut pun tak ada. Bini dia pun krekot juga tepi Abu Darda. Bini dia tidur duduk. Tak ada selimut, tak ada apa. Ya Allah, macam mana ni? Menyebabkan tetamu terperanjat. Apa kata tetamu ni? Ma araka bitta ila kama nabitu nahnu. Dia kata lah, minta maaf tuan. Saya tadi ingat nak minta selimut. Tapi tuan pun memang tak ada selimut ke? Memang gitu ke? Aina ma ta'ukum? Selimut tak ada, tilam tak ada, bantal tak ada, hapah pun tak ada. Macam mana ni? Teruk sangat tuan. Apa kata Abu Darda? Lana darun hunaka nursilu ilaiha tiba'an kulama nahsul alaihi min mata'in. Dia kata gini, banyak barang-barang saya sebenarnya. Perabot saya, peti air saya, mesin basuh, alat pemanas, aircon, sofa, bantal, toto, selimut, tilam, semuanya ada. Habis mana? Barang-barang tu semua kita dah hantar dekat rumah baru. Rumah baru? Oh, kaya dia ni ada rumah baru rupanya. Rumah tu kat mana je? Dia tanya Abu Darda, kat mana rumah tu? Apa kata Abu Darda? Inna hadhihi dar tariqul lati naslukuhu ila tilka dar aqaba kaud. Dia kata nak ke rumah tu susah. Jauh pada Madinah, jauh memang jauh dia kata. Lagi jalannya berbonggol-bonggol. Bonggol tinggi tak? Tinggi. Kadang bukit naik turun. Tetamu kata, area mana ni? Pelik kawasan baru ke? Kat mana tu? Lalu apa kata Abu Darda? Kau tahu tak kat mana? Tak tahu. Akhirat. Akhirat? Ambil kau. Rupa-rupanya segala kekayaan dia telah dia sedekahkan ke jalan Allah. Rumah dia kosong, tak ada apa. Rumah dia kosong, tak ada apa. Wa fi khilafatil Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata kat sini, arada min Abi Darda an yaliya lahu amalan fi biladi Syam fa'aba. Di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab nak hantar Abu Darda pergi berkhidmat di mana? Di Syam. Bahasa kita jadi YB kat sana. Dia jadi YB dekat Syam. Fa'aba Abu Darda wa asarra alaihi faqala Abu Darda tak nak. Aku tak nak pegang jawatan. Umar beria dia. Kau kena ambil jawatan ni. Kau kena jadi YB dekat Syam.
Abu Darda kata, aku tak nak. Umar kata, mana boleh? Ini arahan khalifah, kau kena dengar, kau kena taat. Apa kata Abu Darda? Baiklah. Ya Umar, ya Amirul Mukminin, idza radita minni an azhab ilaihim li'u'allimahum kitab rabbihim wa sunnata nabihim wa usalli bihim dhahabtu. Wahai Amirul Mukminin, kalau engkau hantar aku dekat Syam untuk buat 3 tugas ni. Yang pertama apa dia? Mengajar Al-Quran. Yang kedua apa dia? Mengajar hadis Nabi SAW. Yang ketiga apa dia? Menjadi imam. 3 benda ni. Kalau engkau hantar aku dekat Syam untuk mengajar Al-Quran, mengajar hadis dan menjadi imam dekat sana, aku boleh pergi. Tapi kalau engkau nak lantik aku jadi qadi, jadi YB, minta maaf. Aku tak minat. Aku tak minat. Umar kata, okey. Kau pergi sana. Faradiya minhu Umar bidzalika. Wa madahu ila Dimashq. Lalu dia pun pergi ke Damsyik, ibu kota Syria pada hari ini. Falamma balaghaha wajada an-nasa qad uli'u bitaraf wa enghamasu fi an-na'im. Ketika Abu Darda sampai ke Damsyik, dia tengok orang Damsyik hidup senang lenang, mewah, kaya raya, lupa kepada hari akhirat, kejar ke dunia. Menyebabkan Abu Darda geleng kepala, sedih dia. Beza dia kata. Tak macam orang di Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Abu Darda? Lalu Abu Darda ni perkenalkan diri, dia merupakan wakil rasmi daripada Madinah, daripada kerajaan pusat, daripada Umar Al-Khattab, lantik dia menjadi qadi ataupun jadi imam dekat Damsyik. Apa kata Abu Darda? Dia panggil orang, "Ta'al. Semua kumpul. Apa kata Abu Darda? Ya ahla Dimashq. Man alladhi yamna'ukum min mawaddati wal istijabati lin nasihati wa ana la abtaghi minkum syai'an." Wahai orang Damsyik semua, kenapa engkau orang ni tak ambil berat pasal aku? Aku datang daripada jauh, daripada Madinah ni. Kenapa korang tak dengar nasihat aku? Aku datang untuk mengajarkan kamu. Dan aku tak pernah mengharapkan 1 sen pun duit kamu. Mana kalau dia ngajar nanti, aku tak fikir pasal gaji. Aku ada dah peruntukan untuk aku tak ingin gaji. Aku tak ingin kepada derma bantuan korang semua. Mali ara ulama'akum yadhhabun wa juhalukum la ta'lamun, kata Abu Darda. Apa salah aku tengok korang teruk sangat? Ulama' korang ramai dah mati. Tapi perangai korang macam orang jahil, tak berubah juga. Ya, ramai ulama' mati, tapi korang tetap bodoh. Ambil kau, itu bahasa smackdown. Sebab tu kan Nabi kata, Innallaha la yaqbidul ilma. Innallaha la yanzul ilma intiza'an. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama'. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara Allah cabut ilmu begitu. Tetapi Allah Ta'ala mencabut ilmu dengan cara apa? Dengan cara Allah matikan ulama'. Bila ulama' mati, masyarakat jadi orang jahil. Kan? Macam hari ini lah. Ya. Meninggalnya almarhum Datuk Ismail Kamus. Kan? Seorang ulama' yang terkenal di negara kita. Masya Allah. Hebat orangnya. Nantilah kita cerita lah ya. Jadi apa kata Abu Darda? Wa arakum qad aqbaltum ala ma takaffala lakum bihi Allahu azza wa jal. Kenapa korang sibuk buat kerja Allah? Ha? Kenapa korang sibuk buat kerja Allah? Apa dia kerja Allah? Bagi rezeki. Rezeki Allah bagi, kita tahu tak? Yang korang kerja bagi nak mampus siang malam pagi petang, tak belajar ni apa cerita? Mali arakum tajma'un wa la ta'kulun. Korang ni himpun harta siang malam pagi petang, padahal belum tentu tu rezeki engkau. Wa tabnuna ma la taskunun. Buat rumah besar-besar, belum tentu rumah engkau. Jangan main. Kan? Sebab tu anak teringat ada satu member dulu. Lama lah masa aku duduk Kemaman dulu. Ni ramai member Kemaman tengah tengok video aku ni. Dulu masa anak kat Kemaman tu, ada seorang kawan. Baik. Dia ni baru buat rumah banglo lah. Dia kata, Ustaz, minggu depan jemput mari rumah Ana Ustaz. Kita buat doa selamat. Ana masuk rumah baru ni. Baik bawah, aku kata.
Nak masuk rumah baru kan, adalah buat doa selamat, buat kenduri dan sebagainya. Kita ni tunggulah minggu depan tu. Ya sungguh. Pada minggu depan tu, kita pergi ke rumah dia, buat kenduri apa? Kenduri tahlil untuk tuan rumah meninggal. Meninggal kau tahu tak? Kau bayang rumah dia tu, dia buat lama kan? Dia buat cantik siap, elok siap. Minggu depan meninggal. Allahu Akbar. Orang kata cat rumah tak kering lagi. Cat rumah tu baru cat lagi kau. Berkilat-kilat lagi rumah tu kau tu tak? Mati. Tu nak kabarnya dunia. Tapi hamba Allah Tuhan ingat orang baiklah dia. Lalu apa kata Abu Darda? Wa tu'amiluna ma la tablughun. Kenapa korang ni kuat sangat berangan? Belum tentu kau dapat benda tu. Bila dia cerita macam tu, maka orang-orang dekat dalam syed ni menangis belaka bila dengar nasihat Abu Darda. Yelah yang nasihat tu bukan macam aku. Kita dosa berlambak. Cakap lebih kita pun tak buat. Tapi yang cakap tu siapa dia? Sahabat Nabi Abu Darda. Kita kalau orang nasihat kita kan, beza tau. Kalau orang yang bercakap tu ada roh macam guru kita kan. Dia ngajar kita, dia nasihatkan kita, lain dengan orang yang dah tak ada roh. Orang yang cakap tapi kosong. Cakap ni kosong, tak ada roh. Tak masuk dalam hati Syekh, tak masuk. Cakaplah macam mana, tak masuk. Beza dengan orang yang ada roh ni. Ya. Sebab tu Nabi SAW pernah bersabda, Isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua benda yang anak Adam cukup benci. Apa dia? Al-mautu. Yang pertama ialah kematian. Wal mautu khairun lil mu'min minal fitnati. Sedangkan kematian itu lebih bagus kepada orang beriman daripada fitnah. Wa yakrahu qillatal mal. Dan kita manusia tak suka yang kedua apa dia? Tak ada harta. Sikit harta. Kita tak suka. Yang pertama kita tak suka mati. Padahal mati lagi bagus. Hidup atas dunia penuh dengan fitnah. Yang kedua apa kau tak suka? Kau tak suka kalau kau tak ada duit. Padahal Nabi kata, wa qillatul mali aqallu lil hisab. Dan sedikit harta Nabi kata, Allah mudahkan hisab kau di padang mahsyar. Tapi itulah realitinya. Kita tak suka belaka. Mati pun tak nak, bersedekah pun tak nak. Ambil kau. Jadi bila Abu Darda radhiyallahu taala anhu menasihatkan orang-orang dekat dalam syekh ni, akhirnya pun menangis kan, bertaubat dengan taubatan nasuha dan mula kembali kepada agama, kembali kepada para alim ulama, belajar jadi nak kata ikutlah sebagaimana dia ajar oleh ulama-ulama. Ini nak sebut zaman sahabat tau. Zaman Umar Al-Khattab, zaman yang Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata apa? Sebaik-baik kurun ada 3 tau. Pertama kurun aku, mana tahun 1 Hijrah sampai tahun 100 Hijrah. Ni kurun terbaik. Lepas tu thumma alladhina yalunahum. Daripada tahun 100 Hijrah sampai tahun 200 Hijrah. Terbaik lagi Nabi kata. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian daripada tahun 200 Hijrah sampai tahun 300 Hijrah. Ni, 300 tahun ni. 300 kurun ni yang terbaik Nabi kata. Summa lam ya'ti yaumun wa ba'dahu syarrun minhu, Nabi kata. Lepas daripada 300 tahun ni, lepas daripada 300 tahun Hijrah, semakin hari semakin teruk, sampailah zaman kita pada hari ni makin teruk. Okey. وفي أثناء إقامة أبي درداء بدمشق بعث إليها معاوية بن أبي سفيان يخطب ابنته درداء لابنه يزيد فأبى أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه. Ketika Abu Darda duduk di Damsyik mengajar, qadi, terkenal, ulama hebat, ya, hebat. Lalu khalifah di zaman tersebut, bukan khalifah, masa ni baru jadi YB. Siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan masa ni menjadi YB di bawah pelantikan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kalau korang ingat dalam sejarah, di zaman Uthman bin Affan, ketika Sayyidina Uthman menjadi khalifah yang ketiga, menggantikan Umar Al-Khattab yang mati syahid dibunuh, Uthman jadi khalifah kan? Jadi Uthman pun lantik
Muawiyah bin Abi Sufyan jadi YB dekat Damsyik, dekat Syria. Okey. Bila Muawiyah sahabat Nabi, bukan sebarangan, sahabat Nabi. Bila Muawiyah jadi YB dekat Damsyik, Muawiyah tahu Abu Darda ada dekat Damsyik. Dia hormat Abu Darda, dia respect. Dan dia tahu Abu Darda ada seorang anak dara, nama apa? Darda. Lawa lah. Anak orang kata anak orang alim. Anak warak. Oh, hebat. Aku tak tahu nak kata macam mana hebat dia orang ni. Hebat. Kan? Sembayang, ibadatnya, salehahnya. Memang 5 star lah aku cakap dengan kau. Menyebabkan Muawiyah berkenan nak buat menantu. Nak pinang anak Abu Darda, nak buat menantu. Masa tu apa jawatan Muawiyah? YB. YB dekat mana? Dekat Damsyik. Jadi Muawiyah ni sahabat Nabi. Abu Darda sahabat Nabi. Dia pun hantar rombongan untuk pinang anak Abu Darda untuk dikahwinkan dengan anak dia bernama Yazid bin Muawiyah. Kan? Lalu Abu Darda tolak. Minta maaf aku tak nak. Tak nak. Reject kau tu tak? Reject. Padahal yang pinang itu bukan sebarangan, sahabat juga. Tapi dia tolak. Dia tolak pinangan. Lala dia kahwinkan anak dia dengan orang biasa-biasa, orang kebanyakan ni. Tak ada masa depan macam aku ni. Contoh kan. Biasa, sempoi. Nanti aku cerita kau satu cerita Best cerita tu, nantilah. Coming soon aku cerita. Nak dekat habis Ramadan aku cerita. Cerita jodoh. Jodoh orang-orang soleh dulu-dulu ni. Fasara zalika fin nasi. Menyebabkan cerita ni tersebar, viral dekat Damsyik. Orang kata apa? Orang ada je mulut-mulut bengong ni kata, bodoh betul lah dia ni, tolak tawaran itu. Menantu YB tu, Yazid tu, kau jangan main-main. Apa nama Muawiyah tu? Bukan sebarangan, Muawiyah. Itu masa depan cerah tu. Kahwin dengan anak YB. Kan, tanah dapat, duit dapat. Itu kalau hantaran tu, emas tu, contoh kalau emas, kau membusung emas, membukit. Ana teringat masa kat Syria dulu. Aku ni mengantuk, kau tahu tak? Mama je aku ni. Ngantuk ini aku rasa. Kenapa mengantuk? Nak kata makan banyak? Tak juga. Tak tidur kot tadi. Okey. Masa nak kat Syria dulu, nak kabur Arab ni punya kaya Syekh Ana nama almarhum Syekh Munzir Daqqar. Alhamdulillah ingat nama dia. Syekh Ahmad Munzir Daqqar. Syekh Ahmad Munzir Daqqar. Dia ni mengajar usul tafsir. Keturunan Daqqar ni terkenal dekat Damsyik lah, orang-orang alim. Dia cerita. Dia kata semalam kan aku pergi satu perkahwinan orang Arab. Korporat Syria. Jutawan. Kau tahu bang mas kahwin dia apa? Tahu? Oi, tahu tak tahu? Kau tahu mas kahwin berapa? Mas kahwin pengantin perempuan tahu berapa? Tak tahu? Give up. Tak jawab, give up. Apa? Satu jongkok apa barang? Satu jongkok sikit. Kau tahu apa dia punya hantaran? Hantaran dia kau tahu ditimbang anak dara tu. Ditimbang anak dara tu, berapa timbangan? Berapa timbangan anak dara? Contohlah, kalau 30 kilo, maka emas hantarannya 30 kilogram emas. Ambil kau. Kalau timbangan perempuan tu 40 kilogram, 40 kilogram emas. Gila aku cakap dengan kau. Arab mana ada bang 30-40 oi. Arab paling kurang 50. 50 tu paling kurus lah tu. 50 kilogram emas. Berapa? Setengah juta entah hantaran. Aku pun tak tahulah. Kau bayang ngeri tak ngeri. Timbang perempuan tu berapa kilo, itu hantaran emasnya. Power Rangers. Bukan emas celup bang oi. Emas tulen. Tu nak khabar kayanya Arab ni, kaya. Okey. Terima kasihlah bagi semangat kat aku. Dengan ngantuk ni kadang jelah. Ana ni kadang aku ni bukan kerja sangat nak ngajar, kadang aku letih juga tau. Tapi bila aku kenangkan korang ni, istiqamah belajar tiap malam ada 300 orang ni. Dalam hati kata kesian ke korang. Aku ada kata gitu. Kadang-kadang malas juga, letih juga, tapi bila kenang ke budak ni,
Sayang, ngajulah juga. Harap-harap dapatlah pahala kan, insya-Allah. Amin. Aminlah. Okey, balik ke cerita kita. Jadi bila orang tanya, kenapa kau tolak pinangan Abu Sufyan pula? Muawiyah. Apalah kau ni? Muawiyah tu orang kaya. Lalu apa kata Abu Darda? Innama taharaitu fima sana'tuhu salaha amri Darda. Aku tolak tawaran Muawiyah untuk masa depan anak aku juga Abu Darda. Si Darda tu lah. Orang kata, kok mana pula masa depan budak tu? Kahwin dengan orang kaya lah baru masa depan cerah. Dia kata apa? Ma dhannukum bidarda idza qama baina yadayha al-abid yakhdimunaha wa wajadat nafsa fi qusurin yakhtufu la'uha al-basar aina yusbihu dinuha yawma idzin. Lebih kurang gini lah maksud dia. Cuba kau bayangkan, kalau anak aku kahwin dengan anak Muawiyah radhiyallahu taala anhu, hidup dalam istana kaya mewah, senang lenang, nak petik je. Bibi, mana makanan Bibi? Ya Bu, sudah sampai. Datang, Bibi datang hantar makanan. Abi, ya bersihkan. Ya Bu, angkat pula makanan. Bi, masak. Ya Bu, ya. Tangan ni kau tu tak lembut macam sutera, macam bontot baby baru lahir. Lembut tangan. Pasal apa? Tak pernah buat kerja. Kulit halus, main krim aja. Itulah kerjanya hari-hari kan. Apa kata Abu Darda? Kalau aku kahwinkan anak aku dengan Yazid, hidupnya mewah. Ada je pelayan-pelayan. Agak-agak kamu. Bagaimana agama anak aku nanti? Bila orang hidup senang ni, agak-agak macam mana hati dia? Macam mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Aku tak nak rosak anak aku nanti. Jadi Abu Darda buat keputusan tak nak kahwinkan anak dia dengan anak orang kaya. Alright. Balik ke cerita kita ni. Di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ana ringkaskan cerita. Satu hari Umar datang ziarah ke rumah Abu Darda dekat Damsyik. Sampai waktu malam, Abu Darda kata, jemput masuk. Umar pun masuk. Bila Umar masuk, rumah Abu Darda gelap, kau tahu tak ada lampu. Adalah lampu pelita kecilnya, lampu pelita. Padahal dia tu masa tu qadhi. Ya. Umar pun raba-raba dekat lantai. Kot-kot ada ada kapet, tak ada kapet. Lantai rumah Abu Darda tu live, secara langsung, pasir, tanah. Kau tahu tak lantai rumah dia? Tak ada kapet, tak ada tikar. Lepas tu Umar kata takkan, tak ada bantal. Nak bantal, dia pun baling kau tu. Dia baling. Ni bantal ni kena lawa lagi ni. Dia baling kau tu tak? Dia kata apa? Macam kain guni. Dalamnya kalau kau letak kepala, tak rasa apa. Tak tahulah diisi apa. Kosong. Bolehlah sikit lapik. Kalau tidur memang confirm sakit tengkuk lah. Umar kata ni bukan bantal. Ni apa teruk sangat hidup kau ni. Bila Umar minta selimut yang Abu Darda bagi tu daripada kain guni. Memang teruk sangat. Apa kata Umar? Wahai Abu Darda, kenapa hidup kau macam ni? Bantal tak ada, tikar tak ada, selimut tak ada, semua tak ada. Kau nak tak? Aku daripada kerajaan pusat akan bagi peruntukan pada engkau. Belilah kapet, bahasa kita lah ya. Belilah bantal, belilah tilam, belilah selimut. Apa kata Abu Darda? Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kau ingat tak Nabi pernah pesan kat kita dulu? Ingat tak Nabi pernah pesan? Apa dia? Nabi pernah bersabda, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadi rakibi. Allahu Akbar. Nabi kata apa? Kita kalau hidup atas dunia, bekalan kita, makna dunia yang kita bawa ni, biar seperti orang naik kuda, orang yang yang sedang bermusafir. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Engkau hidup atas dunia ni seperti orang melintas ataupun orang yang mengembara. Orang mengembara bawa barang banyak tak aku tanya kau? Orang yang mengembara, dia bawa barang yang wajib je kan. Contoh, dia bawa lah beg duit, bawa pasport, bawa baju 3 helai, bawa seluar 3 helai, bawa selimut, contoh lah kan. Dia bawa yang asas. Ke ada orang pergi mengembara, dia pikul belakang peti ais, ada?
Bawa peti ais. Lepas tu bawa mesin basuh ada. Kau gila apa? Peti ais kau bawa. Mesin basuh kau bawa. Lagi almari dia bawa. Lagi oven dia bawa. Mak ai kau ni gila apa? Jadi nak kabarnya kipas pun dia bawa juga. Tak ada kan? Jadi orang nak musafir, dia bawa yang wajib-wajib aja, pasport aja, benda yang penting-penting aja. Maka ibarat itulah Nabi kata. Apa kata Abu Darda? Kita atas dunia ni sekadar je. Sekadar boleh tidur. Orang dulu pun tak macam kita bang. Orang dulu kan, dia tidur kejap, dia bangkit. Mula kita ni, dah tidur ni karang tak sedar. Sedar-sedar pukul 5, 5.30 aku le. Bini aku bangkit awal buat sahur. Memang confirm tak sedar. Dia orang ni bangkit, lepas tu qiyamul lail, baca Quran. Kalau kau baca kisah Imam Nawawi, kalau tak salah ni Imam Nawawi kan, ke Imam Abu Hanifah Ana terlupa dah sama ada Imam Nawawi atau Imam Abu Hanifah. Diorang ni tak pernah baring atas lantai tu tak. Dia tak pernah tidur baring atas lantai. Tidur macam mana? Tidur gini ya. Duduk gini. Gitu. Lepas tu terjaga. Makna cara tidur diorang tak batal wuduk tu. Memang tak batal wuduk. Sebab tu diorang boleh tidur bangkit semayang, tidur balik bangkit semayang. Sebab wuduk tak batal. Kita gak kalau tidur gak muka dia pada terkentut lah, apalah kan, tertongging, terbalik dan sebagainya. Maka kata Abu Darda, Nabi pesan apa dia? Liyakun balaghu ahadikum minad dunya kadzadi rakib. Seelok-eloknya, biarlah bekalan kamu di atas dunia. Bekalan kamu di atas dunia seperti kamu bermusafir ala kadar sahaja. Maka apa kata Abu Darda? Fama fa'alna ba'dahu ya Umar. Wahai Umar, kalau macam tu pesanan Nabi, buat apa nak senang-senang? Buat apa nak mewah-mewah? Buat apa nak lalawa? Tak payah. Hidup macam ni dah lah. Sekadar je. Umar dengan menangis. Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu mereka berdua. Wa ma zala yatajawabani bil bukai hatta tala alaihim as-subhu. Kedua-dua sahabat ni, dua-dua ni menangis. Mana tu menangis? Kau bayang dua-dua ni menangis. Umar dengan Abu Darda menangis. Muhasabah dia menangis. Sampai subuh menangis. Allahu Akbar. Kita mana ada? Kita yang kita buatnya tergelak sampai ke subuh. Gelak sampai ke subuh. Ni menangis. Kau tahu tak? Kenapa? Sebab bayangkan Nabi, terkenang ke Nabi, susahnya, mujahadah. Sampai ke subuh. Akhir cerita kita. Dhalla Abu Darda fi Dimashq. Abu Darda pun duduk dekat Damsyik lama sehinggalah beliau jatuh sakit. Fi aisanatin tufiyah. Ketika Abu Darda jatuh sakit, para sahabat menziarahi dia. Lalu apa kata para sahabat? Wahai Abu Darda, ma tashtaki? Ada tak yang kau nak mengadu kepada kami? Ada tak nak kami tolong? Ada tak? Apa kata Abu Darda? Ada. Apa dia? Zunubi. Dosa aku banyak, dia kata. Dia kata apa? Dia kata dosa dia banyak. Wa ma tashtahi? Apa yang kau harapkan? Afwa Rabbi. Aku mengharapkan Allah ampunkan dosaku. Lalu, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, apa kata Abu Darda? Laqinuni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kata kat kawan dia keliling, tolonglah pakat tolong. Apa dia? Ajarkan aku perkataan La ilaha illallah. Jadi para sahabat pun sebut. Abu Darda sebut La ilaha illallah. Dia pun sebut La ilaha illallah. Sampai beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anhu. Dah habis ke cerita ni? Belum lagi. Lag. Sikit lagi. 5 minit. Malam ni tak ada kuis aku tak larat lah. Kita tangguhlah kuis besok. Bila Abu Darda meninggal dunia, berlaku satu peristiwa. Apa dia? Ra'a Auf bin Malik al-Ashja'i. Seorang sahabat Nabi. Bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Abu Darda meninggal pada tahun 32 Hijrah di Damsyik. Di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan
radhiyallahu ta'ala an. Ibhathi an qabrihi. Mawjud. Surat qabrihi. Okey. Ada seorang sahabat bernama Auf bin Malik al-Ashja'i bermimpi. Mimpi sahabat. Kau dengar cerita ni. Dia mimpi, kau tahu, dia pergi kat satu kawasan cantik gila. Kawasan tu cantik, hijau, luas, besar. Kan? Lepas tu, tengah-tengah taman cantik hijau ni, ada kemah, kau tahu, ada kemah gitu. Tengah-tengah tu. Kemah tu pula besar, dia buat daripada kulit. Nampak mahal lah. Kemah tu memang kemah orang kaya lah kita kata. Lepas tu keliling kemah tu pula banyak kambing, beribu-ribu kambing. Dia kata, siapa ni? Siapa tuan tanah ni? Kaya gila. Kambing beribu. Kemah lawa. Siapa owner ni? Dalam hati dia kata, dalam mimpi tu. Sahabat ni mimpi. Lalu dia pun tercakap dalam mimpi. Dia kata, liman hadha? Siapa yang punya tanah ni? Siapa punya kebun ni? Siapa punya taman ni? Siapa punya kemah ni? Siapa punya? Siapa punya? Cerita ke? Abu Darda? No. Lalu tiba-tiba dalam mimpi tu kata, hazihi al-ard kulluha li Abdurrahman bin Auf. Mimpi tu kata. Mimpi tu kata apa? Semua yang kau nampak ni, yang kaya, mewah, yang cantik, lalawa gila ni, milik Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman? Naam, Abdurrahman. Dalam mimpi tu tiba-tiba ting, muncul Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf pun keluar pada kemah. Kata, ya Ibn Malik. Dalam mimpi tu. Dia kenal sahabat Nabi ni. Ya Auf ibn Malik, dia kata. Hadza ma a'tana Allah azza wa jalla bil Quran. Lalu dalam mimpi ni Auf bin Malik kata, Masya Allah Abdurrahman. Hebatnya kau, kayanya kau. Apa kata Abdurrahman? Kau tengok jawab Abdurrahman Dia kata apa? Apa yang Allah bagi dekat aku ni, dengan sebab masa aku hidup, aku jaga Al-Quran. Aku jaga Al-Quran. Baru jaga Al-Quran, kau tengok kemewahan, subhanallah. Belum sedekah dia, belum berperang lagi, belum berperang dia, belum berjuang, belum. Baru jaga Al-Quran dah hebat, mewah macam gitu. Pegang, jangan bergilang. Lalu apa kata Abdurrahman dalam mimpi tu? Walau ashrafta ala hadhi thaniyati la ra'aita ma lam tara 'ainuka wa sami'ta ma lam tasma' udhunak wa wajadta ma lam yakhtur ala qalbik. Faqala Ibn Malik wa liman dhalika kullu ya Aba Muhammadin. Qala a'adahu Allah 'azza wa jalla li Abi Darda li'annahu kana yadfa' anhu dunya bi rahatayn was sadri. Dalam mimpi tu kata apa? Jadi masa Abdurrahman explain kan, ni dengan sebab dia masih hidup, dia jaga Al-Quran. Tiba-tiba apa kata Abdurrahman, tapi wahai Auf, kau nampak tak bukit tu? Dalam mimpi tu ada bukit tau, ada bukit. Seberang bukit tu, dia kata, seberang bukit tu, kalau kau pergi naik atas bukit, kau melintas, kau naik, kau akan lihat satu pemandangan. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi basharin. Satu pemandangan yang tak pernah kau lihat dengan mata kau, yang tak pernah kau dengar dari telinga kau, yang tak pernah terlintas di hati kau. Lebih hebat daripada yang kau nampak aku ni. Yang Abdurrahman pun dah hebat dah hebat sangat. Tiba-tiba yang dekat seberang sana lagi hebat. Apa kata Auf dalam mimpi tu? Liman hazihi, liman hadza ya Abdurrahman. Untuk siapa? Siapa punya tu? Kata Abdurrahman, hadhihi al-asya a'addahu Allahu, Allah sediakan bagi Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Kerana apa? Li'annahu kana yadfa'u dunya bi rahataini was sadri. Allahu akbar. Apa kata Abdurrahman? Kerana Abu Darda ketika hidup menolak dunia dengan dua benda. Apa dia? Ni bagi rahataini. Dua tapak tangan, dia tolak dunia macam ni. Bi rahati, tolak dunia. Was sadri, tolak tak nak sungguh dunia. Maknanya kalau orang bagi duit, dia reject. Orang bagi sedekah, dia reject. Kau bayanglah, rumah tak ada apa. Bantal tak ada, tilam tak ada, selimut tak ada, sehelai sepinggang. Dengan anak bini duduk, aku tak faham. Serius aku tak faham. Macam mana dia punya qanaah, macam mana dia punya redha, macam mana dia punya mujahadah.
patutlah Allah Ta'ala bagi dia luar biasa. Kan? Tu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Hebat. Tapi sahabat dia kata apa? Dia pun nak naik dekat bukit tu. Dia nak naik aja, ting! Terjaga pada tidur. Alamak, terjaga pada tidur. Habis cerita. Aku pun tak cerita kat orang lah. Cerita habis. Sebab apa? Member dah terjaga pada tidur. Okey. Aku belanja kat korang satu benda orang ni. Belanja. Ni kau tengok inilah dia kubur Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Nampak ni kubur dia, rezeki korang ni. Kau tak nampak, kau tak ada rezeki pergi apa nama? Tak ada rezeki jumpa sahabat kan? Kita ada rezeki tengok kubur dia ni. Kubur dekat mana ni? Dekat Damsyik. Kalau masa nak belajar dulu kubur dia ni, kita pergi dekat Al-Masjid Al-Umawi. Ya, dekat Masjid Al-Umawi. Contoh gini Kau masuk Masjid Umawi lah pula. Suku Hamidiyah. Pasar Hamidiyah. Kau masuk Suku Hamidiyah tu. Tapi pasar Suku Hamidiyah ni ada masjid tau belah kiri. Dekat masjid tu lah terletaknya kubur ni. Ni masjid ni. Dalam masjid ni, dinding tu dinding kubur tau. Kubur lama dulu. Dulu orang panggil ni penjara lama, zaman-zaman khalifah dululah, zaman-zaman khalifah dulu. Dalam masjid ni, dalam kubur ni ada masjid kecil. Dalam masjid tu ada pintu hijau tu. Dalam masjid yang kecil ni lah terletaknya kubur Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Alhamdulillah ana dah sempat ziarah kubur sahabat Nabi. Syukur pada Allah. Harap-harap kenangan-kenangan. Aku tengok ada tulis masjid. Nanti aku terbalikkan. Aku nampak sikit Aduh, mana ni? Janganlah kau hilang lagi. Alamak, jadi hijau lah pula. Apa hal ni? Incredible Hulk. Sudah. What happened? Wah, sudah. Kenapa ni? Aduh, tolong. Help me. What happened? Aduh, pening kepala aku. Ya Allah, terbalik biar. Tak apalah. Okeylah. Dah jadi dah, aku punya dah berasap dah kot. Ya, kubur masih ada lagi. Okey, insya-Allah. Begitulah perkongsian kita pada malam ni. Last jadi mungkin Incredible Hulk lah pula malam ni. Pening kepala aku. Okeylah. Kenapa jadi hijau gini? Tentang aku rampas hijau terus. Kan jadi hijau kan? Woi, bangga bukan senang. Incredible. Okey, sehingga bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Aduh, jadi hijau aku. Siapalah mengada-ngada tekan ni. Okey, Bojo dah habis dah cerita Okeylah, sehingga bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Malam ni jadi hijau kan? Aku pun tak faham jadi hijau. Ni bukti. Mungkin berkat kubur Abu Darda yang tadi warna hijau kot. Terus warna hijau aku. Okey, selamat bersahur. Jangan lupa niat puasa. Jumpa malam besok insya-Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Takbir. Allahu akbar. Itulah bahasa dia panas kot.